Tapi untuk kesinambungan perbahasan kita, supaya kita masih ingat, kita masih lagi berbicara dalam bab asas-asas ketuhanan. Ada 3 asas yang paling utama. Yang pertamanya ialah ma'rifatullah. Bila mana berbicara tentang Tuhan, hendaklah kita mengenal Tuhan dan tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal Allah, serentak itu juga sebenarnya hendaklah kita mentauhidkan Allah. Ya. Dan setelah kita mentauhidkan Allah dalam masa yang sama juga, hendaklah kita tanziyah, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah 3 asas ini kita akan bahas satu persatu. Cuma sekarang ni kita masih berada pada asas yang pertama, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita terus pada muka surat 28 tu, sambungan perbahasan kita ialah pada perenggan yang kedua. Justeru ibadah yang kita lakukan ialah untuk mencapai kemuncak mengenal Allah dengan pengenalan yang mendalam dan bersifat yakin dalam jiwa kita. Jadi salah satu daripada apa yang kita sedia maklum, kenapa Allah cipta kita, salah satunya ialah kerana untuk kita beribadah pada Allah. Apakah tujuan kemuncak beribadah pada Allah? Untuk mengenal Allah. Tapi boleh juga kita sebut, sebelum beribadah tu sebenarnya kita kena belajar dulu mengenal Allah. Macam kita sekarang ni, kita duduk tengah belajar untuk mengenal Allah. Dan setelah kita mengenal Allah, kita taat, kita patuh segala perintah Allah, salah satunya menunaikan ibadah yang dituntut oleh Allah. Dan di saat kita melakukan ibadah tu, dia akan bertambah lagi mengenal, bertambah lagi mengenal. Yang kita belajar ni mengenal dengan ilmu. Yang kita duk bahas ni mengenal dengan ilmu. Di saat kita beribadah kepada Allah, mengenal dengan amal kita. Kerana ilmu membawa kepada amal. Amal akan membawa kepada ilmu. Sebab tu kata ulama, ilmu ni ada 2. Satu ilmu yang kita belajar sekarang, satu lagi kita amal dengan ilmu yang kita belajar sekarang ni, Allah bagi ilmu yang satu lagi. Boleh ya? Sebab tu kalau saya nak cerita mudah beginilah. Yang kita dah tahu dah. Kita bawa contoh yang kita sudah tahu. Nabi Musa alaihissalam ni seorang nabi dan rasul yang mendapat wahyu dari Allah. Jadi ilmu apa yang ada pada dia? Ilmu daripada wahyu, bukan ilmu sebarangan. Tapi dalam masa yang sama dia nak pergi mengaji dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir tu ilmu apa pula? Tapi di saat cerita yang disebut dalam Quran surah Kahfi tu, kita dengar cerita ustaz-ustaz, tuan-tuan guru kita duk cerita, kalau nak kira pada pandangan kita lah, mana lebih alim Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Kita kata Nabi Musa sebab dia Nabi dan dia Rasul. Tapi apabila berlaku perjalanan dia dengan Nabi Khidir, ada benda yang Nabi Khidir buat, dia tak faham. Betul. Tapi bila mana Allah suruh dia pergi ngaji, dia tak pandai. Jadi kalau kita tanya, siapa yang pandai sebenarnya? Nabi Musa kan Nabi Khidir? Dia Nabi Musa ni sebenarnya Allah suruh sebab dia ada cakap satu benda. Dia tanya pada umat dia, siapa paling alim pada zaman sekarang? Maka umat dia kata, engkau lah wahai Nabi Musa. Jadi rupanya Allah tak suka. Allah tak suka orang yang alim bertanya. Macam saya, contoh. Ya, saya tanya, ni ramai-ramai ni siapa paling alim? Yang tanya tu pun sebenarnya dia nak cakap dia lah yang paling alim. Salah. Orang yang buat macam tu salah. Allah tak suka. Tapi kalau dari segi logik akalnya kan, yang duduk depan ni lah pandai, ya ke? Wallahu a'lam. Yang tu lah. Jadi dengan sebab tu lah Allah kata, wahai Nabi Musa, ada lagi yang lebih pandai pada kamu. Maka bila mana Nabi Musa ni seorang Nabi, seorang Rasul, dia maksum. Apabila Allah sebut begitu, dia nak belajar lah. Tengok. Walaupun dia seorang Nabi, seorang Rasul, bila mana dikatakan ada lagi orang lebih pandai, dia nak belajar. Jadi kita kena macam tu juga. Jangan rasa lebih pandai daripada sesiapa pun. Sebab apa? Ada lagi yang lebih pandai. Jadi, tapi kita nak cerita bahawa di sana ada 2 jenis ilmu. Satu ilmu yang ada pada Nabi Musa, satu ilmu yang ada pada Nabi Khidir. Yang Nabi Khidir pula satu ilmu yang Nabi Musa tak sempat nak jangkau ilmu tu. Jadi di sinilah kita nak bicara bahawa ilmu ini, dia ada kategori, dia ada maqam, dia ada kedudukan, dia ada tingkatan. Jadi di saat kita belajar sekarang ni, belajar ilmu dan kita beramal dengan ilmu, dengan beribadah kepada Allah,
Dia akan datangkan ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Lebih tinggi daripada ilmu yang kita baca ni. Boleh ya, insya-Allah ya? Jadi, sebab tu disebut, ibadah yang kita lakukan itu, solat, baca Quran, berzikir, ibadah haji, puasa, dan segala-galanya lah, sedekah dan sebagainya. Cuma gini, kita ni selalu disebut ibadah yang ni yang kita senarai. Sebenarnya, puan-puan duduk ni pun ibadah ni. Yang daripada rumah datang ke sini pun ibadah. Ke tak rasa ibadah? Rasa naik kereta? Ibadah. Setiap perkara yang membawa kita dekat dengan Allah, ada ibadah ni takrif dia begini. Kullu amalin, semua amal. Kullu, semua. Amalin, amal. Apa makna amal? Tingkah laku, gerak kerja, perbuatan. Apa lagi? Amal. Amal tu bahasa Arab. Kita selalu ingat dalam kepala kita, bila mana sebut amal, solat, puasa, amal bahasa Arab, kerja pun amal. Sebab tu kadang-kadang kita kata, buat apa tu? Buat kerja-kerja amal. Amal tu pula nak kena gabung. Amal soleh. Ada juga kerja-kerja amal yang tak soleh. Sebab tu Allah Ta'ala bila mana sebut amal, mesti dia gabung dengan perkataan soleh. Amal soleh. Okey. Tapi cuma kita nak bagi tahunya bahawa setiap amal yang kita buat, kullu amalin, semua amalan, fihi ta'atullah. Amalan itu dalam membawa diri kita taat kepada Allah. Macam puan-puan sekarang ni berpakaian. Pakaian puan-puan ni pakaian yang menggambarkan puan-puan taat pada Allah. Tahu ya? Ke pagi ni baru tahu ni. Tak adalah. Di luar sana ada tak orang yang berpakaian? Ada. Tapi pakaian dia melanggar perintah Allah. Maka tidak jadi ibadah. Jadi puan-puan berpakaian seumpama ini, kalau niat lillahi ta'ala ya, ke niat pakai fashion. Tak adalah ya. Sebab ada orang, dia berpakaian, tapi kerana ikut fashion, bukan ikut Allah. Bukan salah ikut fashion, tapi kalau niat kerana Allah, dapat pahala dan dapat berfashion. Betul ke berfashion? Bahasa dia. Pun tak tahulah. Dapat ikut perkembangan semasa. Baik, maka setiap amalan itu meletakkan kita dalam batas ketaatan pada Allah, itulah ibadah. Maka kalau puan-puan berjalan nak pergi ke mana pun, dalam batas taat pada Allah, itu ibadah. Maka setiap ibadah itu, yang kita lakukan itu, akan mencapai kemuncak mengenal Allah. Sebab itulah wali-wali Allah yang kenal Allah ni, dia solat banyak, dia baca Quran banyak. Kerana dia tahu, semakin banyak dia beribadah, semakin dia dekat dan mengenal Tuhan. Kita dah solat duha dah. Dah. Berapa rakaat? 2 je. Okeylah. Okeylah daripada langsung tak ada. Dia kena 8. Ya? 8. 8 cukup lah, jangan banyak lagi. Campur yang lain pula. Quran dah baca dah Quran pagi ni? Dah. Berapa juzuk? 1 muka, 1 helai. Okeylah. Tapi ada orang pagi-pagi macam ni, dia dah 5 juzuk dah. Maknanya makin banyak kita beribadah, makin kita mengenal Tuhan. Dengan pengenalan yang mendalam. Kerana bila sejak ibadah ni, dia praktikal. Kita baca Quran, dia praktikal. Yang ilmu yang kita sedang bicara ni, teori. Maka setiap teori kena ada praktikal. Bila mana bergabung teori dan praktikal, ketika itulah kita akan merasai benar-benar menusuk ke jiwa dan hati kita. Okey, ni lambat sangat saya baca. Keimanan yang asas menjadi kekuatan kepada ibadah. Ya, keimanan yang asas menjadi kekuatan kepada ibadah. Lalu ibadah tersebut membawa kepada ma'rifatullah. Ibadah itu membawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalil Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ni ayat ni selalu kita duk baca, surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jin, dan aku tidak mencipta jin wal ins, dan mencipta manusia illa melainkan liya'budun, supaya mereka menyembahku. Di sini di sana ada satu ayat, satu makna Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sebahagian para salaf menafsirkan maksud menyembahku. Kita kalau baca secara literal, itulah maksud dia. Tidak aku cipta jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Tapi di sana ada ulama-ulama yang menafsirkan, salah seorangnya daripada sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ibnu Abbas, mengatakan ayat tersebut kepada maksud mengenalku. Ya, tidak aku cipta jin dan manusia melainkan untuk mengenalku. Perkataan menyembahku di situ difahami dengan mengenal.
Kerana bagaimana kita nak beribadah pada Allah tanpa kita mengenal Allah? Kita kan solat kan menghadap Allah. Kita kan baca Quran kan berbicara dengan Allah. Dan setiap kali ibadah kena ada niat. Niat itu untuk Allah. Macam mana kerana Allah, untuk Allah, sedangkan kita sendiri tak mengenal Allah? Sebab tu sampai hari ni kadang-kadang kita tanya, kenapalah saya ni sampai hari ni tak khusyuk-khusyuk lagi. Tak betul-betul khusyuk. Bukan tak khusyuk, tak betul-betul khusyuk. Betul? Macam mana? Patutnya dengan umur kita ni kan, sembahyang ya Allah, memang betul-betul khusyuk. Tak ingat apa dah dengan umur kita ni. Tapi makin banyak ingat ya, ingat cucu lah, ingat apa lah contohnya. Kenapa? Sebab rupa-rupanya kita tak cukup mengenal Allah. Bukan tak kenal langsung, tak. Kita tahu dia pencipta kita. Dia yang menghidupkan kita. Dia yang memberi rezeki. Tapi adakah sekadar itu? Itu pada akal. Dia nak pada rasa. Saya selalu duduk ulang bahawa iman tu di mana? Di hati. Apa makna iman? Percaya. Kalau di hati, rasa percaya. Tauhid itu di mana? Di hati. Apa makna tauhid? Mengesahkan Allah. Tapi bila mana berada di hati, berarti merasai keesaan Allah. Bahawa dialah satu-satunya Tuhan. Yang maha berkuasa, yang maha agung, yang maha segala-galanya. Apa lagi? Ikhlas. Ikhlas tu apa? Tapi kita dah jadi bahasa Melayu dah kan? Ikhlas tu apa? Tulus ke apa? Perasaan yang tulus hanya untuk dia. Rasa. Bukan sebut. Bukan ingat. Rasa. Bahawa hidup dan mati ni hanya untuk dia. Untuk Allah. Kan ada untuk selain daripada dia? Ya ke tak ada? Yang ni yang masih rasa. Ya ke tak ada? Dalam hati tu ada apa ni? Suami, isteri, anak-anak, cucu, harta, dunia, macam-macam dalam ni. Bimbang-bimbang bila mana kita solat, kita rasa selain daripada dia. Kenapa? Kerana ada perasaan lain dalam hati kita kepada selain dia. Selain Allah. Maknanya dia tak cukup tulus. Betul ya? Tak cukup ikhlas. Tak batal. Dia cerita bukan cerita batas sah batal ni. Ceritanya masalah khusyuk lah. Batal tak. Ada orang marah, kita kata khusyuk ni dia bukan rukun. Kalau ada orang tak boleh terima, mana pun dia tak rukun. Yalah, dah kita belajar fiqh, tak rukun lah. Tapi kalau tak khusyuk, tak ada pahala. Sah. Jadi kalau kita tanya, okeylah, saya tak khusyuk, okeylah. Tapi kan sah. Macam mana kira tau? Contohlah, 4 rakaat. Rakaat pertama khusyuk, contoh. Ke awal-awal lagi tak khusyuk. Rakaat kedua biasanya. Bila mana dia rukuk, dia sujud. Rakaat kedua ni biasanya dia bangun. 2 ke 3? 3 ke? Ni biasanya kat sini. Kemudian bila mana 2 ke 3? Okey, 3. 3. Khusyuk balik. Ke 3 tak khusyuk. Allah tu nak bagi salam baru khusyuk ya. Maka contoh kalau pertama khusyuk, keempat khusyuk, 2 dengan 3 ni tak khusyuk. 2 dengan 3 ni tak ada pahala. 2 rakaat tu aja ada pahala. Atau dalam 1 rakaat ni, okey, masa takbiratul ihram khusyuk lagi kan? Fatihah khusyuk lagi. Baca surah dah mula dah. Yang tu lagi. Yang tu tak tahulah kenapa. Tapi kalau dah masa tu lah tak ada pahala. Tapi kalau kita ingat, baik kita baca awal-awal. Jangan baca ke tak Fatihah? Baca. Ya, kalau dah baca pun tak apa. Tapi kalau tak baca, batal lah solat. Kalau masa berdiri tu okey lagi. Ya. Surah tu sunat. Jangan sampai rukuk. Kalau rukuk, bangkit balik baru tanya soalan, baca ke tak? Maka rakaat tu, itulah kena gantilah 1 rakaat lagi. Tak apalah, ni kita ni pasal khusyuk. Di mana khusyuk? Di hati. Apa makna khusyuk? Khusyuk ni dari segi bahasa Arab yang lain, sakinah, tenang. Khusyuk tu tenang. Antara makna lain, perkataan khusyuk dalam tafsir Al-Qurtubi ada.
Okey. Macam mana nak tenang? Itu soalan dia. Ingat Allah. Maka, apa makna khusyuk? Tenang. Apa makna macam mana nak tenang? Ingat Allah. Jadi, daripada awal takbiratul ihram sampai salam, hati ingat Allah. Itu khusyuk. Kalau hati dah masuk selain Allah, ingatan yang selain Allah, ketika tu tak dikira khusyuk. Itulah insya-Allah ya. Tak walaupun bagaimanapun saya nak bicara kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah berkaitan dengan sesuatu itu ada di mana? Di hati. Di hati tu rasa. Jangan bukan sekadar faham tapi kena rasa. Merasai. Ya. Baik, seterusnya dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah menciptakan seluruh alam ini untuk makhluk-makhluk terutamanya manusia mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahawa Allah mencipta seluruh alam ini. Ya, untuk makhluk-makhluk terutamanya manusia mengenal Allah melalui namanya dan sifatnya. Seluruh yang Allah cipta ni menggambarkan apa? Dia adalah contoh. Bila mana Allah cipta seluruh makhluk, makhluk yang mana yang kita nampak? Yang besar-besar, langitnya, buminya. Ini menunjukkan apa ni? Menunjukkan sifat kudrah Allah. Inilah yang dikatakan mengenal Allah melalui nama-nama dia. Baik, setelah Allah cipta kita, apa lagi? Allah cipta manusia. Ni, ramai ni. Dengan manusianya, dengan hayawannya, dengan segala-galanya. Okey. Puan-puan nampak apa pada penciptaan manusia ni? Kita duduk depan cermin, kita tengok diri kita, siapa cipta kita? Allah. Tuan-tuan nampak apa pada Allah yang terzahir pada diri kita? Kekuasaan Allah, keilmuan Allah, kebijaksanaan Allah, kesempurnaan Allah. Nampak tak? Okey, setelah kita ada ni pula, kita nampak apa lagi? Oh, kita ni diberi segala-gala oleh Allah sehingga kita sendiri pun tak terhitung. Apa tu maksud dia? Itulah Tuhan yang Maha Pemurah. Itu nama dia. Murahnya Allah memberi kepada kita ni. Tengok kita berkelip ni kan, berkelip ni. Berkelip ni. Berapa banyak kita berkelip? Tak terkira. Siapa bagi kita berkelip ni? Allah. Itulah murahnya Allah. Sebab namanya Ar-Rahman. Boleh faham ayat tu ya? Teks. Dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah mencipta seluruh makhluk. Tak kira lah nama makhluk itu, binatangnya, hayawannya, benda-bendanya, apa semua. Untuk makhluk. Dia cipta alam untuk makhluk. Makhluk terutama yang diciptanya untuk apa? Untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tujuan apa pula Allah cipta makhluk ni? Untuk manusia. Supaya manusia dengan melihat makhluk tadi, melihat alam ini, dapat mengenal Allah. Mengenal Allah melalui apa? Melalui namanya. Dia Ar-Rahman. Dialah Ar-Rahim. Dialah Al-Hakim. Dialah Al-Alim. Kalau dia tidak Al-Alim, tak boleh cipta semua ni. Kerana semua yang dicipta ni dengan ilmu. Okey ya? Tak ada satu benda pun yang Allah cipta tanpa ilmu. Maka sebab tu namanya Al-Alim. Tuhan yang maha berilmu. Maka dia cipta. Apa lagi? Tuhan Al-Hakim. Dia yang maha bijaksana. Macam mana dia cipta? Ni kalau tak bijak ni, macam mana nak mengurus ni? Mencipta satu bab. Cipta tu nak kena bijak dah. Setelah cipta nak kena urus. Kena kebijaksanaan yang apa? Yang lagi luas. Dia cipta dengan urus mana mudah. Cipta lagi mudah, buat aja lah. Tapi nak urus, jangan. Okey ya? Okey, baik. Seterusnya. Muka surat 29. Habislah tajuk kita tu sedikit sambungan yang kita belajar dulu. Ni tajuk kecil. Awaluddin ma'rifatullah. Ni selalu duduk dengar kan? Awaluddin, awal-awal hidup beragama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Macam puan-puan saya tanya puan-puan kan? Awal-awal puan-puan hidup berumah tangga ni, puan-puan mula di mana? Kahwin lah. Betul lah. Ni duduk mengaku ada rumah tangga, kahwin tak? Jadi permulaan hidup berumah tangga ni kahwin. Tapi permulaan untuk hidup dengan agama, mengenal Allah. Apa? Tak, itu nak cerita pasal hebat Allah ni, nak kenal dulu ni. Macam mana nak rasa hebat kalau tak kenal? Nak kenal, kena hidup dalam agama. Ya? Bila mana kita beragama, di mana kita nak mula kehidupan beragama? Sekarang kita Islam.
Okey, di mana kita nak mula hidup sebagai seorang Islam? Dah, tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Bukan, bukan, bukan. Ni jawapan dia ni. Ni jawapan dia ni. Jangan bagi jawapan lain. Kenal Allah dulu. Setelah kenal Allah, barulah boleh hidup dengan agama. Kerana yang akan membawa agama kepada kita, Allah melalui Nabi-Nya. Dan ada dalam Quran. Jadi sebab tu kalau orang, dia akan keliru. Kalau dia kata, okey, I nak hidup dengan agama, I kena belajar ni dulu, I kena belajar ni dulu, I kena belajar ni dulu. Tanpa mengenal Allah, tak ke mana ilmu dia. Sebab tu berapa ramai orang faham tentang sains, tapi kufur dengan Tuhan. Kerana itu yang menjadi pencetus dia mengenal Allah. Lepas dia terasa Allah ada. Itu yang kafir. Kalau Islam, maknanya Islam tak sempurna lah. Ya. Sebab tu kita kena bagi tahu pada dia, you mula-mula sekali, you kena kenal Tuhan dulu. You jangan cari Tuhan melalui benda lain. Apa mengenal Tuhan? Belajar tauhid. Tapi kita silap. Kita suruh anak kita belajar piano dulu. Melalui piano tu kenal Tuhan. Contoh, kita suruh anak kita belajar pertanian dulu. Dengan pertanian, boleh. Bukan kata tak boleh, tapi terlambat. Berapa ramai orang yang mati akhir sekali tanpa mengenal Tuhan. Dalam masyarakat kita lah. Ya. Ya, betul. Ya, betul. Betul. Bina, baca Quran, tapi tauhid. Yang tu kita setuju. Sebab kita pun melalui benda tu. Belajar solat dulu kan. Belajar wuduk, belajar itu, belajar ini. Akhir sekali kita terlepas. Asas yang paling besar adalah tauhid. Permulaan tauhid itu adalah mengenal Allah. Di situ. Okey, kita bahas di sini ya. Ni tajuk baru ni, tak belajar lagi ni. Okey, baik. Kewajipan terawal bagi seorang mukallaf. Mukallaf dah faham kan? Baligh berakal. Islam baligh berakal, mukallaf. Kewajipan terawal bagi seorang mukallaf yang telah memeluk Islam. Ataupun yang sudah sedia Islam. Wajib hukum dia mengetahui dan beriktikad dengan sifat yang wajib bagi Allah. Wajib mengetahui, satu. Yang kedua, beriktikad, berpegang dengan pengetahuan itu. Dengan apa? Dengan sifat yang wajib bagi Allah. Sama ada secara umum maupun secara terperinci dengan dalil-dalil. Mengenal Allah dan beriktikad itu ada dua keadaan. Satu secara umum, yang kedua secara terperinci. Umum pun kena ada dalil dan terperinci pun kena ada dalil. Adapun yang wajib bagi Allah secara umumnya yang perlu diyakini oleh seseorang adalah, ini secara umum dulu, Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang berkait dengan ketuhanan. Itu secara umum. Saya ulang lagi sekali ya. Secara umum, kita wajib mengetahui dan kita wajib berpegang bahawa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang berkait dengan ketuhanan. Baik, apa yang kita nak sebut ya? Tuhan ni dia kena ada sifat ketuhanan. Manusia dia kena ada sifat kemanusiaan. Macam binatang pun dia kena ada sifat kebinatangan. Okey ya? Ni kita faham dah. Ya, kalau binatang tak ada sifat kebinatangan, itu bukan binatang lah tu. Manusia kena ada sifat kemanusiaan. Tahu tak kita ni manusia ni apa? Sifat kemanusiaan kita. Perkataan manusia dalam Quran, kadang-kadang disebut al-ins, kadang-kadang al-insan, kadang-kadang disebut an-nas. Kata ulama, dia berasal daripada perkataan al-uns. Apa makna al-uns? Lembut. Manusia ni dia jenis makhluk yang lembut. Dia daripada tanah, tanah lumpur. Dari segi zahirnya. Dari segi batinnya, dia halus, dia seni, dia roh. Dia lembut. Jadi manusia ni kalau dia bercakap lembut, dia bertikah laku lembut, dia bermuamalah dengan lembut, itu manusia. Tapi kalau dia mula kasar, dia keras, itu jin. Atau dia dirasuk oleh jin. Sebenarnya jin ni unsur dia api, keras. Panas. Ni kalau duduk suami isteri selalu panah aja kan. Kepanah barat. Itu ada sesuatu tak betul pada diri dia. Dia hilang sedikit kemanusiaan, dia masuk sedikit unsur kejinan ke kejinan ke apa. Jin. Betul, sebab tu orang kena rasuk jin, kata ulama. Dia tak, pernah tengok orang kena rasuk jin kan? Ada dia lembut-lembut. Ada, dia keras, dia celik kat kita.
Jadi itu asal sifat. Saya nak sebut, saya tak nak pincang panjang sangat. Saya nak sebut bahawa kata ulama, manusia ni, apakah kemanusiaan manusia ini? Dia lembut. Dia lembut, dia orang panggil muamalah dia, tingkah laku dia, bicara dia, jiwa dia, hati dia. Tu manusia. Tapi kalau jin pula berbeza. Jin pula dia unsur keras, unsur api, unsur kepanasan. Tak apalah nak bagi tahunya, ialah Allah, dia ada Tuhan, dan Tuhan mesti ada ketuhanan, sifat ketuhanan. Sebab tu kalau ada orang mengaku Tuhan, tiba-tiba kita kena check kat dia ni. Ya, apa sifat ketuhanan ada pada dia? Tuhan dia hayyul la yamut, hidup dan tak akan mati-mati. Tiba-tiba yang mengaku Tuhan dah lama dah mati. Ini bukan Tuhan. Ya? Fir'aun ada lagi. Dah mati. Namrus ada lagi. Tak ada, dah mati. Maka yang mati itu bukan Tuhan. Kerana sifat Tuhan mesti hidup, baqa' dan kekal selama-lamanya. Itu secara umum. Baik, ada pun secara terperinci, seseorang itu wajib mengetahui dan beriktikad tentang 20 sifat yang wajib bagi Allah. Secara terperinci, wajib kita mengetahui, wajib kita berpegang dengan 20 sifat yang wajib bagi Allah. Yang wujud, kidam, baqa' sampai ke akhir itu. 20. 20 tu apa? Nanti orang tanya kita, takkan Allah bersifat dengan 20 ini sahaja? Yang ni yang kita bahagi dua. Pertama, umum. Segala sifat kesempurnaan ada sifat Allah. Cuma secara satu-satu nak baca, nak belajar semua mana boleh, tak sempat kita. Dah tak mampu kita. Maka yang wajib kita orang awam, belajar 20 ni. Apa yang 20 ni? Ini yang paling asas, yang paling teras. Daripada asas ni lah, kita boleh memahami yang lain-lain. Ya, dengan izin Allah. Baik, begitu juga seorang mukallaf, perenggan yang kedua. Begitu juga seorang mukallaf hendaklah mengetahui dan beriktikad dengan sifat yang mustahil bagi Allah, secara umum maupun secara terperinci. Jadi yang ni mudah aja kalau kita nak cerita mudah. Allah ni bersifat dengan segala sifat yang wajib bagi Allah. Dan ada 20 sifat yang wajib. Bila mana ada 20 sifat yang wajib, mesti ada lawan kepada sifat itu, iaitu mustahil Allah. 20 sifat yang mustahil. Ada orang kata, tapi tak apalah, kita bukan nak kisah sangat pasal orang ni, tapi itu antara salah satu, dia panggil apa ya? Dia melontarkan kekeliruan. Orang yang melontarkan kekeliruan ni mungkin dia yang keliru. Ya, akhir sekali dia mengelirukan orang. Dia kata, kenapa pula kita nak belajar lawan? Wujud lawannya, wujud ertinya ada, lawannya tiada. Daripada mana ni konsep ni? Dia pertikai. Bahkan dia buat apa? Dia panggil apa bahasa dia? Mengejek lah. Saya pun tak faham apa yang mengaji, dia kata. Ya, mula-mula ada, lawan-lawan tak ada. Tapi Allah ni ada ke tak ada? Ni dia keliru. Ya, dia setiap perkara, sebab tu kalau kita akan belajar nanti, dia ada dua kategori sifat. Ada sifat yang ada lawan, ada sifat yang tak ada lawan. Ya. Nanti kita belajar, nanti ke depan. Nanti ni baru nak kata mukadimah, taklah mukadimah sangat. Dah mula masuk perbahasan. Mana contoh Allah Ta'ala memberi kepada kita pemahaman perkataan lawan. Allah kata, watawakkal, hendaklah engkau bertawakal. Kepada siapa kita kena tawakal? Berserah kepada Allah. Siapa Allah? Allah yang watawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Watawakkal alal hayyil ladzi la yamut, hendaklah engkau bertawakal kepada Tuhan yang Maha hidup dan tidak mati-mati. Jadi pasal tak ayat tu? Hidup dan mati tu kan lawan. Jadi Allah Tuhan yang Maha hidup. Lawan kepada hidup, mati. Jadi Allah tu wajib Tuhan yang hidup dan mustahil Allah tu Tuhan yang mati. Jadi perkataan ayat Quran ni membawa perkataan lawan. Jadi kita ni kalau kita nak faham sesuatu erti, kena faham lawan dia. Contoh, sakit, apa lawan dia? Sihat. Jadi puan-puan akan faham apa makna sakit kalau tahu sihat. Betul ya? Ni tak pernah sakit, tak pernah sihat, lagi tak tahu. Sakit saja, tak pernah sihat. Tak faham kita. Selalu sedih je, tak pernah gembira. Tahu tak gembira? Tak tahulah sebab tak ada lawan dia. Sebab tu Allah Ta'ala nak bagi kita faham, ada waktu kita sihat, ada waktu kita sakit. Ada waktu kita senang, ada waktu kita susah. Baru faham makna susah sebab pernah senang. Baru tahu makna susah kerana pernah susah dan pernah senang. Jadi samalah Allah Ta'ala ni, bila mana kita bicara tentang Allah, kita tahu Allah tu ada, maka lawan kepada
Yang bukan Tuhan tu ialah tiada. Jadi mustahil Allah itu tiada. Maka Allah wajib ada. Itulah saja saya faham benda ni. Kalau puan-puan tengok YouTube kan. Sekarang ni banyak orang mengaji dengan YouTube. Dia duduk depan YouTube. Ya ada orang lah dalam YouTube tu kan. Betul tu. Jadi orang tu macam-macam. Macam-macam. Ada baru ni, akak mana yang tanya saya ni? Kan datang ke tak hari ni? Dia kata dia belajar tafsir dengan itu, ada seorang tu. Dia belajar tafsir. Ada seorang ustaz tu dia mengajar tafsir. Kemudian dia kata, nama Allah Ta'ala ni hanya boleh buat berdoa sahaja. Jangan guna nama Allah untuk berzikir. Ustaz tu dia mengajar tafsir. Dia huraikan orang, dia sendiri pun tak faham ayat-ayat Quran tu. Sehingga dia melarang orang awam agar orang awam ni jangan guna nama Allah untuk berzikir. Guna nama Allah untuk yang 99 tu. Nama yang 99 tu kan. Yang 99 tu, guna nama Allah hanya untuk berdoa saja. Mana ayat Quran? Ayat Quran, memang kita pun baca ayat tu juga. Walillahil asma'ul husna. Walillahil asma'. Bagi Allah itu ada nama-nama yang indah, yang cantik. Fad'uhu biha. Maka berdoa dengan nama-nama itu. Jadi dia kata Allah sendiri pun suruh kita hanya berdoa dengan nama tu. Jangan berzikir. Itu satu ayat. Quran ada 6,000. Baca semua sekali. Mana ayat Quran yang suruh kita berzikir dengan nama Allah? Wadhkurismallah. Wazkurisma rabbik. Wadhkur. Hendaklah kau berzikir. Nak zikir apa? Isma rabbik. Nama Tuhanmu. Jadi nama Allah tu satu boleh guna untuk zikir, satu boleh guna untuk doa. Jadi benda-benda begini ni bukan apa sangat. Puan-puan sekalian tolong hati-hatilah kalau belajar dengan YouTube. Ya, bimbang-bimbang salah faham. Dia belajar kena talaki macam ni. Sebab tu saya buka ruang sepenuhnya pada puan-puan. Puan-puan nak tanya apa? Ya, nanti kita buka soalan ya. Ke nak tanya sekarang? Silakanlah juga tanya saya. Kadang-kadang kita tengok ustaz kan. Ustaz ni dia mengajar dulu, kemudian baru dia buka soalan. Saya tak ada masalah. Puan-puan bagi syarat nak tanya, kita berhenti dulu, kita tanya. Ya boleh, bila-bila masa sahaja. Dan tanyalah nak tanya apa sahaja. Kalau saya boleh jawab lah, saya jawab lah. Kalau tak boleh jawab, ya saya tanya syekh saya. Kalau tak boleh jawab lagi, saya pun kena mengaji lah. Tapi sekarang pun kita duduk mengaji. Jangan pernah berhenti belajar dalam mengenal Allah. Ya, jangan pernah berhenti belajar untuk mengenal Allah. Kerana mengenal Allah ni tak ada sempadan. Ya, okay, kerana Allah tu Tuhan yang maha sempurna. Yang maha sempurna, dia tak ada batas. Yang kita ni tak sempurna, kenapa? Sebab kita ada batas. Kuat tak kita? Kuat. Tapi kekuatan kita terbatas. Tahu tak kita? Tahu, bukan semua tak tahu. Ya, tahu juga, tapi terbatas pengetahuan kita. Okeylah, baik. Jadi, di sini nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa selain daripada kita wajib tahu dan beriktikad dengan sifat yang wajib bagi Allah, kita juga wajib tahu dan wajib beriktikad sifat yang mustahil ya kepada Allah. Dan ada dua juga. Pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Tengok yang dihitamkan tu. Ya, secara umum, iaitu menafikan sebarang sifat kekurangan daripada Allah. Ya, kita kena menafikan segala sifat kekurangan bagi Allah. Maka menafikan kemustahilan bagi Allah secara terperinci pula ialah seseorang yang mengetahui dan meyakini 20 sifat yang bertentangan dengan 20 sifat yang wajib tadi. Iaitu 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Contohlah kita kata mustahil. Allah tu bersifat dengan apa? Kudrah. Bersifat dengan kuat. Berkuasa. Maka kalau Allah tu Tuhan yang maha berkuasa, mustahil Allah itu lemah. Kok ada datang dalam fikiran kita? Mungkin ada benda lah ya Allah ni lemah jugalah. Ini merosakkan akidah kita. Ada benda barangkali yang Allah tak tahulah barangkali. Ada benda yang Allah tahu, ada benda yang Allah tak tahu. Tak mustahil. Sebab Allah tu Tuhan yang bersifat dengan ilmu dan ilmu Allah tanpa sempadan. Mustahil Allah itu jahil. Sama ada jahil itu jahil yang berterusan atau jahil sementara. Dia jahil ni ada sementara, ada berterusan tau. Dulu dia jahil, kemudian dia dah halim dah. Ada orang daripada lahir sampai mati jahil. Kenapa malah mengaji? Okeylah, selesai situlah insyaAllah ya. Baik, seorang mukallaf, perenggan yang ketiga, seorang mukallaf juga wajib mengetahui dan beriktikad tentang perkara-perkara harus. Apa makna harus? Boleh bagi Allah. Sama ada, muka surat 30, sama ada secara umum maupun secara terperinci. Ada pun secara umum, seseorang beriktikad, berpegang ya dengan pegangan yang tetap
jazab, putus, bahawa melakukan setiap yang mungkin atau meninggalkan perkara mungkin tersebut harus bagi Allah. Mungkin tu, puan-puan boleh buat dalam kurungan, iaitu makhluk. Makhluk ni dia banyak istilah. Kadang-kala disebut alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, dia mencipta alam. Alam tu apa? Makhluk lah. Kadang-kala makhluk ni juga disebut dengan uh, al-makhluqat. Itu makhluk. Kadang-kala disebut dengan al-jaizat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-alam, al-makhluk, al-kainat, al-mumkinat. Yang ni. Al-kainat pun makhluk. Al-mumkinat. Tapi di sini dia tak tulis mumkinat, dia tulis mungkin. Apa makna mungkin? Makhluk ni dia dalam kategori harus ada. Saya dengan tuan-tuan ni makhluk. Kita ni wajib ada atau mustahil ada atau harus ada. Nanti kita belajar bab ada nanti. Bila mana kita belajar bab ada ni ada 3 jenis ada. Pertama, wajib ada. Yang kedua, mustahil ada. Yang ketiga, harus ada. Apa yang wajib ada? Allah. Allah ni wajib ada. Kalau Allah tak ada, semua alam ini tidak akan ada. Tapi tak boleh kata macam tu sebenarnya. Kalau Allah tak ada, memang Allah tu wajib ada. Wajib. Mesti. Wajib dalam bahasa lain, ialah mesti ada. Yang kedua, mustahil ada. Apa mustahil ada? Perkara-perkara, benda-benda yang sekutu dengan Allah. Mustahil ada. Puan-puan, ada orang ni, dia ambil patung yang dia ukir dengan batu, dengan besi, dengan kayu, dia jadikan benda ni Tuhan sebagai sekutu kepada Allah. Sebenarnya, benda-benda yang sekutu dengan Allah, setanding dengan Allah, tak ada. Boleh ya? Ada tak benda yang setanding dengan Allah? Tak ada. Mana ada? Mustahil benda tu boleh ada yang setanding dengan Allah. Sebab tu Allah kata apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada seorang pun, tak ada satu benda pun yang sama dengan Tuhan. Jadi, ada tak kalau kita tanya soalan? Boleh tak benda-benda yang setanding dengan Allah itu ada? Mustahil ada. Dalam bahasa istilah fiqh, minta maaf, istilah tauhid dia panggil syarikul bari. Syarikul bari. Benda-benda yang boleh setanding untuk mensyirikkan Allah, sebenarnya tak ada. Sebab tu kalau ada orang yang cipta batu yang kaku, beku, buta, bisu, pekak tu, batu tu ya, tiba-tiba mereka sembah batu dengan menamakan batu tu Tuhan. Memang Allah marah sangat-sangat. Kenapa? Tak ada satu benda pun yang boleh setanding dengan Allah. Tiba-tiba ambil batu. Ni benda ni memang manusia ni tak tahulah apa dia fikir, maka dia disebut kafir yang musyrik. Dahlah kafir yang musyrik. Ya? Seolah-olah tak ada akal. Di mana akal tu sebenarnya? Sampai ke tahap ambil batu. Batu tu pula, kalau batu tu sendiri mungkir diri dia, tak apa. Ni dia pula yang itu. Ini benda-benda yang tak masuk akal. Jadi, baik. Yang ketiga, yang harus ada. Siapa? Makhluk. Kita ni. Kita ni harus ada. Jangan kata kita wajib ada. Ya? Jangan cakap begini. Ni kalau saya tak ada, ni tak jadilah majlis ni. Tak. Kalau kita tak ada orang lain yang akan boleh urus. Mungkin lebih baik daripada yang kita urus kan. Lepas tu ada setengah-setengah orang, bila mana dia meninggal, apa orang cakap? Dah mati dah. Alhamdulillah. Mana ada orang memang celupar mulut dia. Tapi kadang-kadang betul juga sebab ada dia, satu kampung susah. Tak ada curian ni, dia curian ni. Allah. Kalau nak cerita banyak, ada kat kampung orang rumah saya lah, kampung orang rumah saya. Memang pelik sikit. Ada. Musim. Allah. Musim-musim buah kan, musim buah. Padahal dia pun ada kebun juga. Rambutan. Tapi dia suka pergi makan kebun orang. La haula wala quwata illa billah. Yang dia pergi makan pula, dia bukan makan sekilo, 2 kilo. Dia pergi ambil seguni, 2 guni. Ya? Apa perangai apa tu? Barangkali. Free dan haram. Itu memang confirm sedap lah. Saya cerita satu kali saya telefon kat adik Ustaz Dasuki. Kebetulan dia ada kebun durian juga.
Kebun kita tak jadi, kebun dia jadi. Kita pun telefon. Ni nak balik kampung ni, Batu Balai, Jerantut. Nak balik kampung. Durian ada? Oh, dia kata, okey, okey. Dia kata, boleh balik. Nak jumpa yang jaga kebun dia tu, dia bagi nombor telefon. Saya pun baliklah, telefon kat yang jaga kebun dia tu. Dia kata ada, durian ada. Mari kita pergi, petang-petang kita pergi. Pergilah, bawa sekali. Pergi tu, ada orang duk kutip. Kutip. Lepas tu, yang jaga kebun ni kata, siapa pula duk ambil durian tu? Okey, kita pergi, dia pun tengoklah kita kan. Maknanya dia tahu ni tuan dia datang ni. Elok-elok je dia duk kutip lagi. Kutip lagi. Kawan tu turun. Saya pun ikut belakang. Yang jaga kebun kata, tahu tak duduk ambil durian kebun siapa ni? Dia pun tengok. Dia kutip lagi. Lepas tu dia letak setumpuk. Kawan tu rasa nak marah sikit lah. Duduk ambil durian ni kebun siapa ni? Ni tuan dia ni. Dia pun tengok. Dia pun pegang-pegang 2-3 biji kan. Dia pun bawa pergi. Saya kata, la haula wala quwata illa billah. Tak tahu apa jenis. Tu orang pelik. Ni tajuk apa dah kita ni ya? Maknanya sebab tu lah saya nak cakap begini. Sebab tu ada orang cakap, dah mati dah dia. Alhamdulillah. Tu. Ayam orang, kebun orang, dia kutip. Masa ayah pak mentua saya masih ada kan. Pak mentua saya dia ada penimbang dekat depan rumah tu. Ada kawan tu bawa ayam pergi timbang. Dia panggil ayah, "Sik, nak timbang ayam boleh? Nak timbang apa? Sebab nak jual." Ayah pun tengok. Macam ayah aku macam ni, dia kata, dia boleh pergi curi ayam orang tu, dia boleh pergi timbang kat rumah orang tu. Itulah. Bila mana dia meninggal, itulah saya cakap. Bila mana dia meninggal, dah meninggal dah. Alhamdulillah. Maknanya kita ni, bukan apa nak cakap, bukan apa sangat. Nak cerita. Yang ni tu masuk ke dalam tu. Tak adalah, ni cerita memang kelakar lah. Ya, saya tak pernah jumpa lagi lah satu tempat macam tu. Tapi yang bagus tu bagus. Bukan kata semua tak bagus. Nanti terasa pula orang kampung kan. Yang bagus tu bagus. Yang seorang tu. Saya nak cerita yang seorang tu lah. Jadi bila mana dia tak ada, orang kata, maknanya hidup ni harus ada. Dia ada pun okey. Dia tak ada pun tak apa. Kan? Dia ada cepat habis sikit barang-barang. Dia tak ada pun okey juga. Ada yang ganti lain pula. Jadi kita ni makhluk yang harus ada. Maka Allah ada satu sifat yang harus bagi Allah. Ya. Harus bagi Allah mencipta kita dan harus bagi Allah tidak mencipta kita. Bukan kata mesti Allah cipta kita. Tak. Sama juga kita solat, kita beribadah pada Allah. Harus Allah masukkan ke syurga, harus Allah masukkan ke neraka. Tapi Allah ni, ini pada akal. Tapi Allah ni tak mukir janji. Tapi dia ada satu sifat yang harus, dia tidak terpaksa. Jangan kata Allah ni mesti buat macam ni kepada saya sebab saya dah solat. Tak. Allah tak terikat dengan apa yang dia tentukan. Kerana ketentuan itu ada ke atas diri kita. Itu maksudnya ada satu sifat yang kita kena beriman, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang bersifat dengan sifat harus. Okey, baik. Cuma begini, ada satu lagi perkara di bawah tu. Adapun secara terperinci, seseorang beriktikad dengan seluruh kepercayaan yang disampaikan secara wahyu, yang disebut sam'iyat, seperti perkara-perkara berkaitan dengan akhirat dan sebagainya yang mana ianya harus. Apa makna harus? Boleh diadakan dan boleh juga ditiadakan bagi hak Allah dari sudut akal. Ya, akal. Tetapi wajib dari sudut syarak, kerana Allah telah menyampaikan perkhabaran tersebut dalam wahyunya, sama ada kita wajib mempercayainya selaku orang yang beriman kepada Allah. Saya sebut begini mudah ya, bahasa mudah begini. Kita ada berapa hukum? Ada 3 kategori hukum. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Bila mana kita memahami akidah ni, kita kena kadang-kadang kita melihat dari 3 sudut hukum. Contoh, pertama kita bincang tadi. Harus tak Allah, contoh ni, memasukkan kita yang beribadah kepada Allah. Tak adalah kita tak payah kita lah. Nanti saya tarik balik, saya contoh begini. Nanti kita ni, tak. Harus tak Allah Ta'ala memasukkan si A ni, yang dia solat, dia puasa, dia ibadah haji, dia beriman, harus tak Allah masukkan dia ke neraka? Pada hukum akal. Hukum akal harus. Harus. Hukum akal harus. Pada akal, okey. Boleh. Ni dalam harus ni. Boleh, tak ada masalah.
Tapi kalau dari segi syarak, tak. Sebab Allah tu dah janji orang yang baik-baik akan ditempatkan di syurga. Orang yang jahat tu di neraka. Dalam Quran, itu hukum syarak. Tapi kalau kita bahas pada akal, okey je. Tak ada masalah. Allah boleh buat apa dia nak buat. Kita kan hamba dia. Kita kan milik dia. Kita kan makhluk dia. Kita ni kan dia punya. Ni akal. Maka apa yang dia punya, ikut dia lah. Tak macam kita lah. Kita beli sesuatu, kita beli motosikal, kita nak letak tengah panas pun, harus tak? Boleh. Kita punya kan? Kau orang datang boleh marah kat kita. Kenapa ni parking kat sini? Ikut saya lah motosikal saya. Harus kan? Saya nak letak kat bawah garaj, ataupun saya nak letak di tengah panas, ataupun kita baru beli semalam, hari ni jual. Harus tak? Harus. Akal kita okey. Nanti orang jiran kata, lah kenapa awak sangat jual? Baru beli semalam. Ikut kita lah, kita nak jual. Sebab kita yang beli. Maknanya benda yang milik kita, bebas. Allah juga begitu pada akal. Tapi Allah ni, dia tak mungkin janji. Dia dah kata orang solat, orang puasa, orang ibadah haji, orang apa ni, Allah akan bawa ke syurga. Boleh beza tu ya? Ada soalan? Diam aja ni. Satu lagi hukum adat. Adat. Hukum adat kebiasaan, ambil pisau, potong sayur, putus. Adat. Kebiasaan. Tapi boleh jadi tak putus. Boleh kalau Allah tak izin. Leher Nabi Ismail tu tak putus. Sebab Allah tak izin. Jadi putus tu bukan kerana, tapi adat biasanya bercakap macam tu lah. Macam gini lah, macam kita bercakap ni kan, ni. Boleh tak kalau kita bercakap hukum adat? Saya dengan puan-puan, adat bercakap, siapa mati dulu? Jangan tak tahu. Orang tua lah. Tak adalah bukan orang tua, orang lama lah kan. Orang lama lah. Adat bercakap. Adat. Tapi mungkin yang muda mati dulu. Kerana mati bukan mengenal tua atau muda. Tapi kalau kita tanya adat bercakap, antara yang sakit dah sebulan terlantar dengan yang sihat, mana mati dulu? Adat bercakap yang sakit tu lah. Tapi jangan. Tapi itu adat. Itu kita kata hukum adat. Okey, wallahualam. Baik, seterusnya kita masuk perbahasan jenis-jenis makrifah. Ya. Jenis-jenis makrifah. Di sana ada pembahagian-pembahagian makrifah. Ya. Ada 4 pembahagian makrifah. Baik, yang pertama, makrifah al-hakikiyah. Kita ni baru asas pertama ya, makrifah al-hakikiyah. Iaitu makrifah yang sebenar-benarnya. Iaitu ilmu pengetahuan Allah tentang dirinya. Kalau kita tanya satu soalan, siapa yang paling kenal Allah? Allah yang paling mengenal dirinya. Ya, itu dinamakan makrifah yang sebenar-benar makrifah. Contohlah, kalau kita tanya diri kita, kalau saya tanya, siapa yang lebih kenal puan-puan? Puan-puan paling mengenal diri puan-puan. Jangan pula saya kata saya lebih kenal puan daripada diri puan. Ini memang masalah. Ya. Ya. Ya, tapi sebetul-betulnya diri kita paling kenal kita. Nanti dulu. Ni nak cakap pada peribadi. Macam saya kata hanya Allah yang mengenal Allah. Itu maksudnya. Macam kalau kita nisbah pada diri kita, hanya kita yang mengenal diri kita. Kadang-kadang tahu puan. Kadang-kadang suami kita pun yang duduk 40 tahun tu pun tak kenal kita yang sebenar-benarnya. Saya bawa contoh boleh? Tapi contoh ni tak okey lah sikit. Tak okey sikit lah. Contoh ni, minta maaf lah. Sebab nanti, ustaz ni tak ada contoh lain ke? Kawan saya. Ustaz juga. Dia kahwin seorang lagi. Akhir sekali tahu apa dia cakap kat saya? Dia kata, ustaz, kalau ustaz nak kenal sebetul-betul isteri ustaz kahwin seorang lagi. Dia cakap gitu. Saya kata, kenapa macam ni pula? Dia kata, ustaz, saya baru kenal isteri saya. Mula-mula saya kahwin, saya ingat isteri saya ni kucing. Rupa-rupanya harimau, ustaz. Dia cakap macam tu. Ini minta maaf, ni dia cakap. Ni kiasan lah, analogi dia. Macam, baru tahu dia ni rupanya harimau. Jadi saya pun tak terlintas di fikiran saya. Rupa baru saya kenal isteri saya. Setelah kami ada anak 8, ustaz. Maknanya dah ada anak 8 orang tu tak kenal lagi. Bila mana dia kahwin seorang lagi, baru dia tahu dia ingat ke kucing. Rupa-rupanya harimau. Itu kiasan bahasa dia cakap. Garang, ustaz.
Jadi kalau ustaz nak kenal gini semua ini nak kenal betul-betul, apa ustaz buat? Tak ada, saya kata tak ada. Begitulah. Ha. Maknanya kadang-kala kita yang kata suami yang sudah kenal ni, kadang-kadang suami kata apa? You jangan risau, I kenal you. Tak. Sama juga kita dengan suami. Mungkin kita kenal apa? 70% ke apa. Tak sampai 90. Alah, ada suami-suami ni dia simpan 40%. Betul. Itu. Ada bini datang kata. Berapa tahu Ustaz Dasuki ada cerita kat saya. Bila mana si A meninggal, kemudian datanglah isteri dia, anak-anak ni. Kemudian datang seorang perempuan lain menangis. Ketesak-esak menangis. Ni sudah mati baru kenal. Kawan tu kata, siapa awak ni? Saya isteri dia. Tahu isteri pertama dia buat apa? Dia cubit mayat tu. Sempak lagi. Itu Ustaz Dasuki cerita lah, saya tak tahulah. Dia cubit mayat tu. Sempak lagi. Maknanya dah mati baru kenal. Baru tahu. Maknanya licik ni. Licik. Macam mana? Jadi hanya diri dia yang mengenal diri. Tapi kalau yang macam Puan cakap tadi kan. Siapa lebih kenal diri kita? Memang Allah lah. Allah yang paling kenal diri kita. Selepas Allah, kita lah. Sama lah ini makrifah yang pertama. Makrifah hakikiyah. Yang sebenar-benar mengenal Allah adalah Allah. Baik, yang kedua. Makrifah ainiyah. Apa makna makrifah ainiyah? Iaitu mengenal atau makrifah pengetahuan, pengenalan ahli syurga tentang Allah setelah melihat Allah dengan mata mereka di saat mereka ahli syurga tu berada di dalam syurga. Okay. Kan kita baca satu ayat tu selalu kita duk baca. Wujuhun yawma izin nadirah. Wajah pada hari itu, wajah-wajah pada hari itu, wajah siapa? Ulama mengatakan wajah ahli syurga. Ketika mana mereka masuk syurga, bagaimana keadaan wajah mereka? Nadirah, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nazirah, mereka melihat. Jadi ulama kata bila mana kita masuk syurga, nikmat yang paling tinggi, yang paling hebat ialah nikmat Allah izin kita lihat Allah di saat kita dalam syurga. Bukan Allah dalam syurga. Ini orang salah faham juga. Kenapa kita dalam syurga boleh melihat Allah? Kenapa kita kena berada di situ? Kerana kita makhluk. Makhluk berada pada tempat. Dan Allah tidak terikat di situ. Nanti kita bahas ke depan nanti. Jadi, kedudukan yang kedua, hebatnya, kedudukan kedua yang paling tinggi mengenal Allah, bila mana ahli syurga masuk syurga, dia lihat Allah. Dengan mata yang ada ni. Tapi sifatnya sifat akhirat. Yang mata yang ada ni sifat sekarang, sifat dunia. Sifat dunia, tengok belakang dinding ni pun tak nampak. Kerana apa? Kerana bukan masalah benda yang ada di luar tu tak ada. Masalah mata kita tak berkemampuan. Begitulah. Jangan cakap, kenapa kita tak boleh tengok Allah? Adakah kerana bukan masalah Allah? Allah tak ada masalah. Masalah pada kita. Tak mampu melihat. Macam saya sebut contoh kan. Kita beli garam, kemudian kita tak rasa masin. Kita beli gula, tak rasa manis. Itu masalah garam, masalah gula atau masalah apa? Masalah lidah kita. Jangan pergi beli gula lain. Ni kenapa gula ni kenapa kedai ni jual gula tak manis ni? Dia pergi beli gula kedai lain. Tak manis juga. Habis semua kedai tak akan manis. Sebab bukan masalah gula. Masalah lidah dia dah hilang rasa. Boleh ya? Okeylah. Yang ketiga, makrifah kasyfiyah. Makrifah kasyfiyah. Kasyaf. Yang selalu kita sebut kasyaf. Apa makna kasyaf? Iaitu pandangan mata hati. Mula tersingkap. Kita ada dua jenis mata kan? Satu mata ni, mata zahir ni, satu lagi mata hati. Mata hati ni dia ada mata, dia boleh melihat kerana sifat mata itu ada sifat melihat, tetapi terdinding, terhijab. Ya. Maka bila mana sampai satu tahap pengenalan para wali Allah, ya, tentang Allah dengan penyaksian mata hati mereka di dunia, ia adalah anugerah daripada Allah. Dan ia adalah perbahasan dalam ilmu tasawuf. Yang ni kalau nak mendalam, kena bahas dalam ilmu tasawuf. Di sini pun ada perbahasan, tapi tak panjang, ringkas. Baik.
Kaedah para sufi ini dibahaskan oleh para ulama sufi, terutama oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam beberapa kitab beliau. Termasuklah kitab yang selalu kita duk dengar kan, Ihya Ulumuddin. Yang jarang-jarang kita dengar, kitab Kimia As-Sa'adah, Al-Munkis Minad Dalalah. Ni beberapa kitab Imam Al-Ghazali. Yang jarang dibaca ni, kalau ustaz-ustaz kita jarang baca, yang selalu dibaca Ihya Ulumuddin. Ataupun Mau'izatul Mu'minin, yang kita terjemah Bimbingan Mukmin. Ingat biasa belajar, Bimbingan Mukmin. Itu asalnya Mau'izatul Mu'minin. Dia gini, kitab Ihya ni kitab besar. Dia ringkaskan daripada kitab besar tu, dia jadi Bimbingan Mukmin. Daripada Bimbingan Mukmin, dia ada satu kitab lagi. Dia panggil Mursyidul Amin. Dia ringkaskan gitu. Dan kitab lain dalam kitab Kimia As-Sa'adah. Kimia ni kimia kebahagiaan. Al-Munkis Minad Dalalah, ia bangkit daripada kesesatan. Ni tajuk kitab dan sebagainya. Ia berbeza dengan kaedah para ulama kalam. Jadi kalau kita nak bahas tajuk ni secara detail, secara luas, kena baca kitab Imam Ghazali antaranya. Habis yang kita duk baca kitab ni, kitab ni sekadar daripada ulama-ulama kalam kerana metodologinya, manhajnya menggunakan kaedah penyucian jiwa dengan melawan hawa nafsu dan memurnikan hati daripada sifat mazmumah tercela lalu diganti dengan sifat-sifat mahmudah. Okey, saya rekaskan begini. Dia ada dua kaedah dalam mengenal Allah. Ada pun yang kita bincang yang ketiga ni, ni kaedah ulama sufi melalui penyucian hati. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Mengenal dengan sebenar-benar mengenal, faham dengan sebenar-benar faham adalah dengan hati. Kalau kita kenal seseorang daripada hati kita, insya-Allah hati dia tak berbohong. Okey ya? Ada orang kata semalam, satu tempat saya mengajar. Ya? Yang ni yang kita nak kata, kalau Imam Ghazali, dia guna 3 kaedah. Pertama, dia namakan At-Takhalli. Ni yang kita sebut tadi, saya ringkaskan. Apa makna At-Takhalli? Membersihkan dulu hati kita daripada sifat mazmumah. Apa makna mazmumah? Sifat yang tercela. Apa yang ada dalam hati ni? Riya, hasad, takabur, ujub. Apa lagi yang ada dalam ni? Kena bersihkan dia. Buang dia. Macam mana nak buang? Kena bersih. Macam mana nak bersih? Yang ni ulama akan, bila mana kita duduk dengan ulama sufi ni, mereka akan bekalkan kita dua, ilmu dan zikir. Ilmu mesti dengan amal lah. Ilmu amal, kemudian zikir. Kerana kata ulama, dari segi kiasan bahasa, sabun yang paling mujarab membersihkan hati adalah zikir. Istilah ni ya, istilah. Macam puan-puan kan, puan-puan nak membasuh, nak menyuci. Nak basuh apa? Kadang-kadang kita basuh badan kita. Kadang-kadang kita basuh pakaian kita. Kadang-kadang kita basuh rumah. Kadang-kadang kita basuh kenderaan. Sebab apa? Sebab nak bersih dan suci. Okey, basuh rumah, basuh badan kita sendiri, mandi, basuh kereta, sabun dia beza-beza kan? Ni ada orang kata, saya guna sabun mandi tak bersih. Guna sabun fat lah. Mana boleh? Sabun fat tu untuk sabun baju. Kalau nak cepat bersih, guna Clorox. Lagilah masalah. Jadi setiap benda ada sabun. Jangan pandai-pandai je. Tengok, Clorox ni bersih lah, putih lah. Lagipun kita pun sawa matang kan, biar putih sikit. Jangan cari pasal. Sama juga hati. Hati ni, sembahyang bersih tak hati? Bersih. Baca Quran bersih tak hati? Bersih. Ambil duit, masuk dalam tabung, bersih tak hati? Bersih. Bersih daripada sifat bakhil. Tapi dalam banyak-banyak yang bersih ni, zikir paling bersih. Ingat Allah. Zikir tu ingat Allah. Dia suci segala-galanya. Boleh insya-Allah ya? Jadi ulama bekalkan zikir. Untuk apa? At-takhalli, membersihkan. Bila mana hati kita dah bersih, kita kena hiasi hati itu pula dengan sifat terpuji. Yang namanya at-tahalli. Ni bahas kita panjang lebar dalam kitab tasawuf, bukan kitab ni. Ni saya cerita ringkas. Apa makna tahalli? Hiasi balik. Contoh, riak. Buang riak. Habis, kalau dah buang riak, ada apa? Masukkan ikhlas. Takabur. Buang takabur. Masuk apa? Masuk tawaduk, rendah diri. Dia kena tukar macam tu. Bila mana ikhlas dah menguasai diri kita, apa lagi? Redha
tawakal dah ada dalam diri kita, dia ada ketika itu at-tajalli. Apa makna tajalli? Allah Ta'ala menzahirkan dalam hati kita ma'rifatullah, cahaya ma'rifah. Tajalli ni isyrakul anwaril haq fi qulubil muridin. Iaitu isyrakul anwaril haq, Allah Ta'ala pancarkan cahaya ma'rifah. Cahaya mengenal Tuhan yang benar dalam hati kita. Sebab macam mana nak kenal kalau tak melihat? Maka kena melihat. Tapi melihat itu dengan mata. Habis dengan hati menyaksi. Sebab tu dia menyaksikan dengan mata hati. Okey. Yang ni terima kasih soalan yang betul dan baik. Sambungan dia macam mana nak dapat 3 ni? Kena ada bimbingan. Tapi dia ada 2 jalan juga. Satu jalan Allah berkehendak kepada kita, memang Allah nak bagi langsung. Memang boleh. Harus bagi Allah. Tapi kebiasaannya melalui bimbingan murabbi mursyid. Di bawah satu madrasah. Tariqah nama dia. Tariqah. Apa makna tariqah? Madrasah. Tariqah Syaziliyah. Madrasah yang dibimbing oleh gurunya nama Imam Asy-Syazili. Abu Hasan Asy-Syazili. Tariqah Naqsyabandiyah. Satu madrasah pentarbiahan jiwa mengenal Tuhan oleh gurunya Imam Naqsyabandi. Tariqah Syatariyah. Tu jalur dia. Itulah, jadi jalan biasa kita orang awam ni kena berada di bawah satu madrasah dibimbing oleh seorang murabbi mursyid. Kalau tidak, tak. Sebab apa? Sebab benda ni bukan, dia bukan benda rendah-rendah, dia benda yang tinggi, benda yang besar. Makam tinggi. Kita orang awam, maka kita kena dibimbing oleh orang yang telah sampai ke situ. Jadi macam mana pula nak tanya soalan? Macam mana pula nak dapat murabbi mursyid? Doa pada Allah. Kalau kita jujur nak mengenal Allah, Allah akan hantar seorang aulia dia, wali dia atau murabbi mursyid dia untuk bimbing kita kepada dia. Dulu Allah hantar Nabi kan, dan Nabi dah wafat. Maka ada pewaris. Pewaris ni kan banyak. Ada waris 1/6, ada waris 1/8. Ya, belajar tentang waris kan? Dia tak sama waris-waris ni. Maka ada ulama yang alim bidang fiqh. Ini waris Nabi dalam bidang fiqh. Ada ulama yang waris Nabi dalam bidang tauhid. Ada ulama yang waris Nabi dalam bidang hadis. Sebab ulama tu sendiri ni bahagian hadis, ni bahagian fiqh, ni bahagian tafsir. Maka ada ulama yang mewarisi Nabi dalam bahagian kerohanian. Yang disebut arif billah. Orang yang sudah sampai makam mengenal Tuhan. Inilah. Jadi saya ni, yang saya boleh mengajar ni, saya duduk di Mesir selama 6 tahun. Saya bertemu dengan syekh saya di Mesir, yang murabbi mursyid saya di Mesir, tahun 1997. Sampai sekarang saya berada di bawah bimbingan beliau. Sampai sekarang ni, 26 tahun dah saya. Ni. Lepas tu kita, alhamdulillah, 26 tahun. Lepas tu kadang-kadang orang kata, Ustaz, boleh tak mengajar kitab? Boleh. Ustaz boleh mengajar tak dalam masa 6 bulan khatam? Saya kata, saya ni tuan, mengaji dengan syekh saya daripada saya muda-muda dulu. Sampai sekarang ni tak berhenti lagi tuan. 26 tahun. Tuan nak mengaji 6 bulan. Saya yang mengaji 60 tahun ni pun terhegeh-hegeh lagi ni. 26 tahun ni. Tapi gitulah dunia kan, dia nak cepat. Segera. Saya kata, tak. Dia guru ni ada pertama mudarris, yang mengajar menulis, membaca. Ada guru yang muallim, yang memberi ilmu. Ada guru yang murabbi. Dia bukan sekadar bagi ilmu, dia bimbing untuk beramal dengan ilmu. Ada guru yang mursyid. Guru yang bukan sekadar bagi ilmu, bimbing, tetapi dia membimbing kerohanian. Bimbing ada 2. Satu bimbing akhlak dan adab pada zahirnya, bimbing beribadah pada zahirnya, bimbing kerohanian. Ni mursyid. Ada depan lagi, wali mursyid. Seorang wali, seorang mursyid dan dia seorang wali. Maka kita duduk dengan dia, dia akan bimbing kita. Bukan bimbing zahir ya, dia bimbing kerohanian. Orang kalau kita duduk dalam wali-wali mursyid ni tuan-tuan sekalian, kalau dia bercakap betul-betul, dia masuk ke hati kita zaf. Masuk. Ya.
Dahsyat kita duduk. Saya duduk di mana? Di Mesir. Duduk di Hadramaut, Yaman. Macam Habib Omar tu kan. Orang orang pro and kontra itu terpulang. Kita tak masuk campur. Saya duduk, saya alami. Satu kali kami mengaji atas bumbung. Lepas maghrib mengaji. Kemudian solat isyak, zikir, naik atas bumbung. Sampai pukul 11 mengaji duduk atas bumbung. Masa tu mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Ni yang kita sebut tadi. Kita ni ada shawl. Duduk mengaji. Dia tak bawa kitab. Dia duduk, dia ni mengajar. Duduk ni, duduk. Duduk atas lantai lah. Kita duduk. Tiba-tiba hujan. Hujan, kita sibuk lah. Macam ni, shawl ni. Sibuk ni. Hujan kan? Hujan. Ni banyak guna ni. Kalau lenguh, buka panjang dia, ikat di lutut dengan di pinggang. Duduk macam tu. Tak lenguh. Okey. Kita duduk macam ni. Silap kita macam mana tahu? Guru duk mengajar kita. Guru tu kena hujan tak kalau hujan? Kenalah. Sepatutnya, bila mana hujan, kita buka ni, pergi tutup guru. Kita duk sibuk dengan kita. Tapi Abang Omar dia duduk macam. Dia tengok. Bila mana kita sedar, bukan saya seorang. Saya sedar, dah terkejut sudah. Dah silap dah kita. Dia pun cakap sepatah. Saya tak ingat dia cakap apa. Faham? Dia bagi sepatah. Semua tu, saya ingat adalah dalam 200 orang, 300 orang. Semua serentak menangis. Dia sentuh ni. Ni orang-orang tertentu atas muka dunia ni, jangan. Dia cakap sepatah. Dia bukan cakap kat telinga kita, kat akal kita. Dia cakap kat hati kita. Dia bagi. Menangis semua. Saya pernah satu kali, saya duduk itu. Saya pergi lewat sikit. Orang ramai. 100,000 orang ramai. Rasa dah awal dah. Tapi lewat. Rupanya hanya sampai kat muka pintu masjid. Duduk. Betul-betul kat pintu masjid. Duduk sadar tepi pintu gini lah. Jauh sana tu. Habis Umar mula ceramah. Dia bagi salam aja. Dia bagi salam. Semua menangis. Masuk saya menangis. Dia ceramah dekat 2 jam. 2 jam menangis. Menangis. Sampai saya kata apa? Saya kata, siapa menangis ni? Aku ke siapa menangis ni? Sampai tak boleh nak kawal menangis tu. Menangis. Tapi kita fikir, siapa dia duduk menangis ni? Rupanya diri, jiwa dalam kita menangis. Ruh kita barangkali menangis. Menangislah. Dia pun bagi salam last sekali. Zak, berhenti. Puan-puan pernah menangis teresak-esak 2 jam? Pernah? Kita tak mampu nak kawal, tak boleh nak berhenti. Menangis. Tapi dalam masa menangis tu, dia datang kerinduan pada Allah, kegerunan pada Allah, rasa kebesaran Allah, rasa rindu Rasulullah. Dia rasa. Dia pun bagi salam, berhenti. Ni orang-orang tertentu atas muka dunia. Ni pengalaman saya. Banyak lagi kan saya nak cerita. Tu siapa tu? Bukan macam kita. Betul akak kata, bukan ustaz-ustaz tu murabi ke? Yang mengaku murabi, saya tak tahulah. Dia nak jadi guru, kena ada ijazah. Keizinan jadi guru. Kan? Lepas tu kita ada apa? Perguruan apa? Maktab perguruan. Okay. Kemudian, nak jadi muallim, dia ada ijazah. Nak jadi murabbi, kena ada ijazah. Dia panggil ijazah tarbiyah. Seorang murabbi yang besar, murabbi ni, dia dipilih oleh guru, dia diizin. Maka dia tengok anak murid dia. Ramai-ramai anak murid dia, tidak semua boleh jadi pembimbing, murabbi. Ada orang boleh mengajar. Lepas tu dia tinggal je anak murid dia. Anak murid dia jadi apa, dia tak kisah dah. Janji dia lepas mengajar. Tapi ada orang, dia mengajar. Lepas tu dia tengok pula akhlak anak murid dia. Sebab tu guru-guru pondok kan, mereka ni murabbi. Mereka duduk situ, mereka baca kitab dengan anak murid mereka, mereka solat berjemaah, mereka berpuasa sunat hari-hari. Macam saya duduk di pondok dulu, Tuanku Haji Daud, dulu, masa tu saya umur 11 tahun. Setiap waktu solat, mesti bersalam dengan dia. Dia nak tengok, solat tak solat berjemaah. Dia ajar kitab fiqh untuk solat. Lepas tu, solat apa? Solat berjemaah. Setiap waktu kena bersalam. Dah bersalam dengan dia, dia tengok pula. Masbuk ke muafiq? Mesti muafiq. Okey.
Okey, muafiq ya? Okey, muafiq. Jangan tipu. Tipu memang kena. Sebab dia ada orang belakang duk cek tu. Nama sekian muafiq, nama sekian masbuk. Tok guru dah ada senarai ni. Masbuk ke muafiq? Muafiq. Masbuk tok guru. Angkat kopiah. Pam. Makan tak pernah masbuk. Kan? Solat masbuk, makan muafiq je dia. Tengok-tengok dah ada kat meja kan, dah tahu tu. Tiap hari tengok dah ada. Makan nombor 1. Solat, kemudian kalau pakai kopiah saja, tak pakai serban, kena ketuk. Serban mana? Terlupa dah. Angkat kopiah. Pam. Kena ketuk. Tok guru dulu jangan, dia tak kira mana-mana. Tok guru dulu. Ni tok guru dulu jangan. Puan-puan tahu lah, ngaji Quran, ingat ngaji Quran dulu. Pam, kena rotan. Dia kata bukan pukul kita, pukul syaitan dia kata. Tapi lepas dia pukul memang laju baca. Ingat tok guru zaman dulu. Ni tok guru pondok. Maka masa baca semua dia cek semua. Tu dia panggil pembimbing. Sebab tu universiti tak sama. Universiti ni pensyarah masuk, dah lah pensyarah duduk bawah, murid duduk atas. Betul kan? Kan dewan dia macam tu kan, menaik tu. Siapa buat tu? Ni konsep barat ke apa? Merendah-rendahkan guru. Salah tu. Dia kalau sama ni okey. Kalau di atas tu lagi okey, guru. Ya, tapi jangan letak atas lah nanti yang akan datang. Nak bagi tahunya gitu. Tiba-tiba masuk universiti, dah atas tu. Ya, guru kena tengok macam ni. Anak murid duduk atas, tengok guru macam tu je. Itu satu konsep yang salah. Tak ada hadap dengan guru. Itu konsep universiti. Tapi bila mana pensyarah tu keluar, yang pensyarah ajar tadi, murid tu amal ke tak amal? Wallahualam. Guru tu faham ke tak amal? Wallahualam. Contoh lagi, barat ajar apa kat kita? Nak meminang orang perempuan. Ni tolong ingat ni. Nak meminang orang perempuan tu duduk berdiri kan? Dia melutut depan orang perempuan. Bagi bunga, bagi tu. Awal-awal lagi, suami tu telah merendahkan diri dia kepada seorang perempuan nak jadi isteri dia. Ini salah dalam agama. Dia jangan buat tolong pesan pada anak lelaki. Jangan pernah menyembah orang perempuan untuk pinang dia. Kita kena cakap kat dia, I nak pinang you. Boleh tak? You setuju tak? Tak setuju. Tak setuju, okey ya? Ramai lagi yang nak kat I ni. Ini duk melutut pada orang perempuan. Sanggup tak you jadi isteri I nak sanggup duduk. Itu. Ini perbuatan yang salah. Barat telah merendahkan suami lebih hawa daripada sebelum jadi suami. Ini tolong ingat ya? Jangan buat macam tu. Konon ni nak tiru barat, merendahkan diri. Mana boleh? Suami tu tinggi daripada isteri. Isteri tu mulia. Maka yang suami kena hormat. Tinggi, mulia. Okey? Tapi jangan pula kita orang perempuan pergi melutut kat orang lelaki. Jangan. Tolonglah terima I. I tak ada orang. Okay, dah tak kat tu dulu lah ya. Alah, please lah. Tak payah, please. Ya, lelaki tak nak kat kita, sudah. Ada lelaki lain yang lebih baik daripada dia. Okey ya? Ajar anak perempuan kita macam tu. Ya, tak payah. Lelaki jual mahal. Biarkan. Biar dia pergi. Dia ingat dia handsome sangat. Tak ada lah. Tak ada tu yang saya tambah. Muka surat berapa dah kita? Saya pun tak jumpa muka surat dah ni. Tajuk apa dah? Okey, 31 ya. Allah. Okey, yang perenggan yang bawah tu, yang kedua tu. Dalam istilah para sufi, makrifah jenis inilah yang dikenali sebagai ma'rifatullah yang sebenar. Di dunia ni sekarang ni kan, makrifah yang kita duk sebut ma'rifatullah ada di luar sana manusia, insan yang bergelar arif billah, makrifah yang pada maqam ni. Kerana seorang itu pada tahap ini sudah mengenali Allah dengan penyaksian mata hati. Okey ya? Apa makna penyaksian mata hati? Tolong tulis dalam kurungan sikit. Penyaksian mata hati ni adalah rasa. Kerana hati itu adalah rasa. Maka di saat disingkap hati kita dengan kasyaf, dia akan mendatangkan satu rasa. Ya. Yang ni hanya orang yang pernah melalui ini yang mengetahui. Yakni sudah mencapai tahap keyakinan yang tertinggi, iaitu gabungan antara keyakinan sudut akal, ketenangan hati dan kelazatan jiwa. Yang ni tak boleh teruskan lagi perbahasan. Kenapa? Kita kena baca kitab tasawuf. Mungkin kalau khatam kitab ni, kalau khatam baru baca je, tak apa. Kalau khatam ada rezeki Allah panjangkan umur, kita baca kitab untuk jauh.
melalui jalan ni. Baik, yang keempat yang terakhir, al-ma'rifah al-burhaniyah. Ini makrifah yang paling bawah. Paling bawah, tapi dia adalah makrifah dalam kategori yang ni. Iaitu mengenal Allah dengan bukti dan dalil secara akal. Mengenal Allah dengan jalan bukti. Ada dalil secara akal. Contoh, Allah wujud. Wujud. Ada. Mana bukti Allah tak ada? Adanya alam ini. Itu kan dalil. Itu dengan akal. Sebab apa? Sebab akal tidak boleh menerima sesuatu yang ada, tak ada pencipta. Boleh ya? Tu. Jadi, buku ni insya-Allah, walaupun saya sebut itu, buku ni dia akan bahas dua tadi. Makrifah yang atas tadi, yang ketiga, dan makrifah yang keempat. Yang akan bahas dalam buku ni. Tapi secara ringkas. Sebab tu saya kata kalau kita nak jauh, nak dalam, kita akan datang nanti kita pindah pada kitab tasawuf. InsyaAllah ada satu buku tu yang kita baca. Inilah yang dibahaskan. Inilah jenis pengenalan yang dibahaskan dalam ilmu akidah. Inilah yang dibahaskan dalam ilmu kalam dengan metodologi para ulama kalam. Ilmu akidah ni dia banyak nama tau. Ingat lagi tak? Yang kita baca sebelum ni. Ada berapa nama? Ilmu akidah ni ada berapa nama? Tak ingat ya? Ada 11 nama. Disebut ilmu akidah, ilmu tauhid. Dia juga disebut ilmu kalam. Ni yang kita baca tadi. Ilmu kalam. Dia juga disebut ilmu aqaidul iman. Banyak, dia ada 11 nama. Ada kat depan tu. Boleh rujuk balik. Ilmu fiqhul akbar, usuluddin, ilmu akidah. Macam-macam nama tu banyak. Dia ada 11. Tapi di situ rasa tak cukup dia sebut 11 tu. Mungkin 5 je. Nanti akan datang sesenarai balik pada puan-puan. Okey, akhir sekali penutup kita pada hari ini. Ini ialah kaedah asas dalam menetapkan akidah secara yakin dalam diri seseorang, kerana pintu keyakinan pertama ialah pada peringkat hujah akal. Jadi walau bagaimanapun, bila mana kita nak memahami, berhujah dalam bab ketuhanan ini, untuk kita fahamkan diri kita pada akal kita, atau dari sudut akal kita, mesti ada hujah-hujah dalil-dalil akal. Maka kaedah ilmu kalam ialah asas kepada pengukuhan akidah dalam diri seseorang, agar seseorang meyakini akidah yang dipegangnya dan dapat menolak sebahagian syubhat mengenai akidah. Syubhat ni kesamaran-kesamaran dalam akidah. Di luar sana ramai manusia yang masih dalam kesamaran dalam bab akidah. Ya. Maka insya-Allah kita akan bahas nanti. Pertama kita faham secara akal, yang kedua kita faham secara hati dan rasa. Ke depan nanti. Wallahu a'lam. Ada soalan tak dalam 3-4 minit lagi? Orang awam. Mesti dalam kategori. Yang keempat. Yang keempat, kategori kita orang awam. Yang ketiga tu kategori alim ulama, aulia-aulia Allah, wali-wali Allah. Yang keempat tu, yang kedua, itu ahli-ahli syurga. Ya, moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita, anak cucu kita, ibu bapa kita ke syurga nanti. Kita akan berada pada maqam makrifah ainiyah yang kedua. Yang ketiga, alim ulama, wali-wali Allah yang mahir dalam bidang ilmu tauhid. Kita orang awam mesti berada pada yang keempat tu. Sebab kalau tak berada pada keempat, kita tak dianggap orang yang mengenal Allah. Dia panggil orang yang muqallid, orang yang duk ikut-ikut. Maknanya makom makrifah paling rendah yang kita kena duduk di situ, orang awam. Di situ. Tidak bawah lagi, tidak ada lagi dikatakan kita mengenal Tuhan. Iaitu ibadah kita tak sempurna, tak khusyuk, tak apa sebab tak kenal Tuhan. Ya. InsyaAllah jangan risau. Kita akan bahas ni. Buku ni satu buku yang terbaik lah bagi saya. Ditulis oleh Sidi Mukhlis. Dia susun dengan cara mudah. Bahasan-bahasa mudah, dan saya pun insyaAllah semampu mungkin saya guna bahasa-bahasa yang paling mudah untuk kita memahami. Ada soalan lain ya? Tapi 1 jam setengah ni kan bahas tajuk ni berat. Tapi nampak okey aja ya? InsyaAllah. Dia gini. Jangan sandar pada diri. Macam saya pun mengajar, walaupun kita duduk mengaji agak lama lah ya, 26 tahun ni lama. Sampai sekarang tak berhenti lagi mengaji. Saya kadang-kadang duduk mesej dengan saya baca kitab, mesej kat dia, dia pun bagi penerangan. Oh macam tu rupanya. Dia duduk baca lagi kitab, duduk mengajar ni. Lepas tu saya suka orang tanya saya soalan. Sebab saya dapat soalan tu, saya tanya syekh saya. Kadang-kadang kita pun tak terfikir nak tanya soalan tu. Bila mana dia hurai, kita lagi luas lah. Ya Allah bagi ilmu pada kita.
Jadi, kita nak katakan apa ya? Contohlah, kalau saya dengan belajar sampai 26 tahun dalam bidang ni dengan syekh saya, bimbingan beliau, kemudian saya nak sandar pada ilmu saya, memang habis kita. Kalau kita nak sandar kepada kecerdikan kita, aku cerdik, aku genius, aku boleh faham. Tak, jangan. Sandar dalam bab mengenal Allah kepada Allah. Kadang-kadang kan kita mahulah bidang kita dan sains bidang itu yang membuat kita jatuh cinta pada Allah. Ha. Banyak adik-adik terapi. Ya. Ya. Dia jumpa sains dia di dalam Ya. yang gaji Fir'aun tu kan. Ya, ya. Ramai. Hmm. Ya, ya. Ucap syahadat di conference di Saudi. Ya. Itu sebab musabab. Sebab musabab, tapi sebenarnya Allah. Sebab berapa ramai orang yang kaji pun, tak. Jadi saya nak ringkaskan pada puan-puan begini. Nak ringkaskan. Kalau nak cerita panjang memang boleh. Kisah ni. Sebab itu, sebab ini, sebab itu, sebab ini. Boleh. Ada seorang perempuan di Papua New Guinea, tak silap. Tahu dia masuk Islam sebab apa? Sebab dia tengok Quran, tulisan Quran sama dengan rambut dia kata. Sebab tengok Quran sama dengan rambut dia, pusing-pusing pula-pula, pusing-pusing bulat-bulat, dia kata macam tu. Maka dia pun minta ustaz tu, dia nak masuk Islam, kemudian dia minta ustaz tu ajar dia Quran. Kerana sains yang saya belajar. Ya. Okey, itu jalan lambat. Saya nak cakap bahasa paling mudah. Sebenarnya, semua yang berlaku ni, Allah. Tahu? Jangan sebut lagi lah. Saya nak sebut hakikat ni, kita belajar ni, kita nak bawa diri kita kepada hakikat sebenarnya. Sebab musabab itu pun dari Allah. Bila terlambat, anak-anak terlambat macam masa kita beranak. Kenapa lah dia bagi anak 4 tahun pakai tudung? Anak. Ya. Dia segala apa yang berlaku di sekitar kita ni adalah sebab-sebab yang Allah nak bawa kita kepada dia. Allah nak bawa kita kepada dia. Hakikat sebenarnya dia. Akan sampai satu masa kita akan faham. Kita kata ni sebab sains. Bukan sebab sains. Yalah. Alah cara lah. Tak, maknanya orang akan melihat ni cara, ni sebab, ni. Saya sampai ke sini sebab ni. Sebenarnya Allah. Boleh faham tak apa yang saya nak maksudkan? Sebab tu orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang ada ilmu, jangan dia faham sebab dia bijak, dia ada ilmu lah dia boleh fahamkan orang. Tak. Bukan dia yang fahamkan orang. Allah yang fahamkan. Sama juga kita boleh faham hari ni. Adakah kerana ustaz mengajar kita? Tak. Adakah kita pandai? Kita tak. Allah yang bagi kita faham. Sebab berapa ramai orang lebih pandai pada kita tahu. Tapi tak faham. Berapa ramai orang yang lebih bijak daripada kita mengajar dengan kaedah, dengan sistem, dengan apa. Tapi orang tak boleh faham. Kenapa? Allah belum izin. Jadi kita nak belajar ni, nak bawa diri kita kepada satu tahap, kita kena skip dah yang ni. Kalau kita orang awam, okey. Orang awam boleh lah dia ni. Kita dah kena skip semua ni. Langsung kita dengan Allah. Ini beza orang kenal Allah dengan orang yang tak kenal Allah. Termasuk, contoh kita solat. Solat kat mana? Kat masjid. Sebab apa? Sebab kita dah selalu datang. Bukan. Allah yang bawa kita. Dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dengan izinnya, dengan kudratnya. Macam kita ada berkelip ni. Berkelip ni tak terasa ni. Kalau saya tanya puan-puan, berapa kali dah puan-puan berkelip daripada pagi tadi sampai sekarang ni? Kita pun tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab terlalu ringan benda ni. Simple. Kita pun tak terasa. Kadang-kadang dah 10, dah 20, dah 30 dah berkelip dalam kuliah kita ni. Ke 30, ke 20, dah ke 2000 dah. Kenapa? Allah yang gerakkan. Memang masih lagi nak cakap kita. Ini beza. Bagus, akak tanya tu bagus. Tapi akak masih lagi nak menyandar kepada kita. Kita juga. Tu yang tu dah faham dah. Sampai satu masa. Apa makna tauhid? Seluruh diri ni lenyap hanya Allah. Kitab ni kitab tauhid. Apa makna tauhid? Hanya Allah. Nak cakap kita lagi?
Cakap. Nak cakap sebab lagi. Nak cakap kerana lagi. Nak cakap pasal lagi. Pasal dia, pasal itu. Dah. Apa makna tauhid? Hanya dia. Boleh kita cakap Allah yang buat kita. Boleh. Jadi anak-anak kita yang masih belum menang. Ha. Doa kita hanya doa je lah. Doa dan bimbing. Ajar, bimbing, doa. Ya. Doa. Doa. Tapi jangan putus asa. Jangan putus asa. Okey. Lepas tu jangan bergantung pada diri. Saya mak dia. Saya mesti buat macam-macam mana pun. Jangan saya. Ya Allah, dia anak aku, ya Allah. Dia lahir daripada perut aku, ya Allah. Tapi yang berkuasa sepenuh ke atas dia adalah kamu, ya Allah. Ya Allah, dia keadaan begini-begini. Aku sebagai seorang ibu, aku berhajat dia macam ni, ya Allah. Aku serah padamu, ya Allah. Tolonglah bimbing dia. Dia masalah sekarang, kenapa kita gagal? Kerana kita bergantung pada diri kita. Usaha tu pun dari Allah. Contoh, kita nak makan. Kita kena usahakan. Pergi pasar. Kita pergi pasar dengan apa? Dengan berjalan kaki. Kaki kita kenapa boleh berjalan? Sebab Allah bagi kudrat. Bukan kita berjalan, bukan kerana ada kaki tau. Berapa ramai yang ada kaki kat hospital sebulan dah tak boleh berjalan? Cuba pergi tanya dia. Cuba pergi tanya dia. Berapa lama dah akak duduk kat hospital? Sebulan. Boleh berjalan tak? Tak boleh dah. Kenapa tak boleh berjalan? Tu kaki tu kan ada. Maka berjalan bukan kerana ada kaki. Kerana kudrat yang Allah masih bagi. Maknanya, usaha kita itu pun dari Allah. Saya nak bawa perempuan satu aja ni. Kitab Tauhid. Menjiwai Tauhid. Apa makna menjiwai Tauhid? Menjiwai bahawa seluruh hidup ini hanyalah Allah. Kalau puan-puan sampai ke situ, puan-puan akan tenang setenang-tenangnya. Kenapa orang tak tenang? Kenapa gelisah? Kerana masih menyandar pada diri. Yang mana? Diri yang lemah. Diri yang jahil. Diri yang segala-gala kekurangan. Sama juga puan bergantung pada suami. Tak apa saya ada suami. Tengoklah berapa ramai suami yang mengecewakan isteri dia. Lepas tu jangan bergantung pada suami. Bergantung pada Allah. Suami ada, suami tak ada, kita ada Allah. Macam mana? Begitulah. Sama juga kita dengan anak. Jangan bergantung pada anak. Bergantung pada Allah. Tahulah Allah buat anak kita buat pada kita macam mana. Tapi kalau kita bergantung pada anak semata-mata satu hari, berapa ramai orang ditinggalkan oleh anak dia di rumah-rumah kebajikan. Okey ya? Inilah tauhid. Kita belajar ni tauhid tahu, bukan fiqh tahu. Tauhid. Apa makna tauhid? Hanya Allah. Buang dalam pemikiran kita, dalam hati kita segala-gala kecuali Allah. Okeylah, nanti jadi ceramah pula kita ni. Ini lebih masuk dah ni kan. Kita akan sambung akan datang nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam